Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Haikal Iskandar bin Israzi. Nombor matrik A186325. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan surah At-Taubah ayat yang ke-64 hingga 66. Kita pergi kepada pengenalan. Ayat 64 mengajak orang yang beriman supaya beriman dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ayat 65 pula menyatakan bahawa kemaksiatan boleh menyebabkan ulah dan penderitaan, manakala ketaatan membawa rahmat ke Tuhan. Ayat 66 pula menunjukkan keadaan orang-orang munafik yang menunjukkan penyesalan secara zahir, tetapi hati mereka penuh keraguan dan kemunafikan. Kesemua ayat ini mengajar kepentingan ketaatan yang ikhlas dan ikhlas dalam agama Islam. Secara keseluruhan, surah At-Taubah ayat 64 hingga 66 ini menekankan kepentingan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Seterusnya kita pergi kepada unsur kemukjizatan yang terdapat di dalam ayat ini. Apa yang saya dapat adalah unsur kemukjizatan yang terdapat di dalam surah ini adalah ijaz al-ghaibi, di mana saya pecahkan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama dari sudut keunikan bahasa. Al-Quran dianggap unik dalam penggunaan bahasa Arabnya dengan keindahan dan ketinggian ekspresi yang tidak dapat ditandingi oleh penutur Arab pada masa itu. Seterusnya pengetahuan ilmiah, di mana beberapa ayat Al-Quran menyentuh aspek-aspek ilmiah yang kemudian ditemukan sesuai dengan penemuan ilmiah moden, menunjukkan pengetahuan ghaibi yang dimiliki oleh Al-Quran. Seterusnya kita pergi kepada ramalan, iaitu beberapa ayat Al-Quran memuat ramalan atau prediksi tentang peristiwa masa depan yang kemudian terbukti guna, menegaskan dimensi ghaib dalam Al-Quran. Yang terakhir, kesesuaian dengan zaman. Meskipun diturunkan pada abad ke-7, Al-Quran tetap relevan dan sesuai dengan perubahan zaman, menunjukkan ketidakmungkinan manusia untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat abadi. Kita pergi kepada surah At-Taubah ayat ke-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahzarul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Maksudnya, orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Penjelasan ayat ini dipecahkan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, kita dapat simpulkan bahawa ayat ini menerangkan berkenaan dengan kuasa membuat keputusan, di mana ayat tersebut menegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW dan umatnya tidak mempunyai kebebasan untuk membuat pilihan dalam urusan mereka secara bebas. Keputusan dan ketentuan yang utama datang dari Allah dan Rasulnya. Seterusnya iaitu kewajipan taat, di mana orang-orang yang beriman diharap mentaati Allah dan Rasulnya, mengikut petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, akibat maksiat. Ayat tersebut menyatakan bahawa orang yang menderhaka kepada Allah dan Rasulnya, Rasul dia berada dalam kesesatan yang nyata. Ini menunjukkan akibat yang serius apabila melanggar perintah Allah dan mengabaikan arahan Rasulnya. Yang terakhir, pematuhan prinsip-prinsip Islam. Ayat ini menggambarkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam yang menekankan ketaatan pada hukum Allah dan Rasulnya sebagai prinsip asas. Seterusnya, surah At-Taubah ayat ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa lana'al. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maksudnya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ayat di sini menerangkan bahawa merujuk pada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutuskan oleh Allah. Rasul ini datang dari kalangan mereka sendiri, iaitu dari bangsa Arab, supaya dapat memahami hakikat dan keperluan mereka. Yang seterusnya,
kita cakap berkenaan dengan ciri-ciri kerasulan, di mana Rasul disifatkan sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Dia juga perlu dikatakan sangat penyayang dan baik terhadap orang yang beriman. Ini mencerminkan belas kasihan dan kelembutan Nabi Muhammad dalam memimpin dan membimbing umat. Yang terakhir sekali ialah tujuan utama Rasul, di mana Rasul diutus untuk membawa kebaikan kepada umatnya. Matlamatnya bukanlah untuk membawa kejahatan, tetapi untuk membimbing, mengajar dan membawa rahmat kepada manusia. Ayat yang terakhir adalah ayat daripada surah At-Taubah yang ke-66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum yu'adzab ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Maksudnya, tidak usah kamu minta maaf kerana kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu, yakni di lantaran mereka taubat, nescaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Penerangan ayat ini dipecahkan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama adalah penegasan tauhid. Ayat ini mengesahkan konsep tauhid dan keesaan Allah. Walaupun manusia berpaling dari agama Allah, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyatakan kepercayaannya kepada bahawa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Seterusnya, iaitu tawakal, di mana Nabi Muhammad telah diarahkan untuk mengisytiharkan bahawa baginda hanya bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan kepercayaan dan pergantungan sepenuhnya kepada Allah dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga ialah Allah sebagai pemilik arasy yang agung. Allah adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung, menunjukkan keagungan dan keagungannya sahaja. Arasy ialah singgah sana Allah yang mencerminkan kekuasaan dan penguasaannya di atas seluruh alam. Yang terakhir sekali, katakanlah dengan lembut. Maksud di sini adalah Nabi Muhammad telah diarahkan untuk menyampaikan risalah ini dengan penuh lemah lembut. Walaupun orang berpaling, ini mencerminkan sikap sabar dan faham dalam penyampaian ajaran agama. Sebagai kesimpulan, ayat 64 hingga 66 dalam surah At-Taubah menekankan kewibawaan dan penyerahan diri kepada Allah dalam membuat keputusan. Ayat 64 menegaskan bahawa tiada pilihan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman setelah Allah dan Rasulnya membuat keputusan. Ayat ke-65 pula menekankan bahawa Rasul yang diutus adalah sumber kebaikan, sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya dan penuh belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Manakala ayat 66 pula menekankan konsep tauhid, tawakal sepenuhnya kepada Allah dan keyakinan bahawa mereka boleh bertawakal kepadanya sahaja. Secara keseluruhan, ayat-ayat ini menunjukkan betapa pentingnya ketaatan, ketundukan dan tawakal kepada Allah dalam kehidupan umat Islam. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.